Assalamualaikum and a very good afternoon. Can you hear my voice? Dengar suara? Okay, so first of all, I want to ask, is there any international student inside this group? Ada international students tak? Is there any international students? No response. So I think there is no international students in this group. Sekejap, I tengok senarai nama. Based on your attendance list, I don't think there is any international students. So for the class, can I speak both Malay or English, or do you prefer me to speak only in English? Both. Okay. Okay, so before we start our class, first of all, biar I perkenalkan diri I dulu. Let me introduce myself. My name is Miss Farah Adibah binti Zulkifli. So untuk kelas hari ni, I will be teaching you company law. So when I ask, bila saya tanya dekat you punya previous lecturer, Miss Atirah, dia kata you all dah habis topik 1 dan hari ni masuk topik 2, betul? Betul ke? You topik 1 dah habis dan hari ni you patut masuk topik 2. Tak ada orang respons pun. Betul. Okay. So kalau macam tu, untuk kelas hari ni, I'll start off with taking your attendance dulu. I ambil attendance secara manual hari ni. Sebab I tak dapat lagi akses ke e-learning portal. So I tak boleh nak key in attendance melalui e-portal. So hari ni, untuk kelas hari ni, I ambil secara manual je. So kalau I sebut nama you, sama ada you guna voice ataupun you type, cakap saya. Kalau you guna voice, bagi tahu nama sekali supaya senang I nak key in nama. Okay, so Afifah Aina binti Adnan. Ahmad Farhan Shah bin Muhammad Razif. Ahmad Farhan Shah Ainur Shakila Muhammad Asri. Ainur Shakila ada. Aina Batrisha binti Ahmad Razi. Amir Rizwan bin Abdul Rahim. Gayatri anak perempuan M. Gunalan. Irdina Nur Yasmin binti Muhammad Mahyudin. Irmawani binti Irwan Shah binti Muhammad Fauzi. Kirtiga anak perempuan Ramasami. Kayatri anak perempuan Raja Muniandi. Loga Priya anak perempuan Muniandi. Saya nak sebut nama dia. Khandri anak keluarga Putong. I tak sure saya nak sebut nama you.
Megat Zahrul Aswad bin Megat Zairuddin. Mohannes Warren anak lelaki Rajesh Kumar. Mohannes Warren ada. Muhammad Fasha Fahmi bin Muhammad Zaki. Kirtika pun ada. Fasha Fahmi ada. Muhammad Afif Daniel bin Muhammad Yusabanan. Muhammad Afiq Daniel bin Mazlan. Okey. Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi. Muhammad Aiman Hezrik Muhammad Khalid. Zack tu nama penuh apa ya? Muhammad Aiman Hezrik. Muhammad Amiruddin bin Muhammad Khairul Azhar. Amiruddin ada. Muhammad Ikram bin Ibrahim. Muhammad Izhar Shahriz bin Muhammad Rostam. Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Hasni. Muhammad Umair Zikri bin Muhammad Haslin. Nivashini anak perempuan Vasuvatan. Ain Syafiqah binti Nurzaris. Nur Arika binti Nordin. Nur Elis Maslina binti Muhammad Hasrul. Nur Izzah Farhana binti Shah Jahan. Nur Amirah Husna binti Suhizlizani Ihsan. Nur Fatihah binti Sobri. Nur Syahira Natasha binti Muhammad Anwar. Nur Syahira binti Mat Johari. Nur Umaira binti Muhammad Jidi. Nur Diana Aiman. Nurin Shazwin Ashikin binti Nur Azli. Nur Nashatul Azwin binti Omar. Nur Shazza Farisa binti Sazali. Nurul Syafinas binti Bakri. Pravina anak perempuan Manohar. Priya anak perempuan Balaji.
Raja Dina Irina binti Raja Azri. Syahrul Baria binti Abdul Makbul. MC Henry tu siapa ya? Siti Nur Hasliza Adha binti Hasim. Siti Nur Syahada binti Muhammad Fauzi. Sharifah Nur Zuhaili binti Said Zulkifli. Said Qadim Hayyan Al-Khairid bin Said Jamal Abdul Nasir. Tu je. So yang lain maybe ada yang maybe tak boleh nak key in nama ataupun masuk lambat. Kejap lagi I akan panggil nama sekali lagi sebelum habis kelas. Okay. So for those yang baru masuk kelas, my name is Miss Farah Adibah. So I akan ajar you company law untuk kelas minggu ni. And untuk hari ni kita akan masuk topik 2. Kita akan masuk topik 2, which is sources of company law and types of company law. I tahu maybe ada setengah tempat yang poor connection line sebab hujan. Kawasan rumah I pun tengah hujan sekarang ni. Tapi our class is recorded. So nanti I akan share the record of the class once I dapat. Sebab sekarang I tak boleh nak access e-learning portal lagi. Sebab ada some problem dengan I punya ID dengan password. So nanti once I dapat access the e-learning portal, I akan upload juga my class today dekat dalam e-learning portal tu. So kalau siapa-siapa yang line poor connection tu boleh refer to the class later lah dekat dalam e-learning portal tu ya. Okay. So kejap I share nota kelas dulu. Okay, so untuk kelas hari ni kita akan tengok topik 2. So topik 2 ni there are 2 subtopics. First one is the sources of company law. So whenever you want to find any information about company law, whatever related to the legal side of company, you can tengok melalui sources of company law. Itu kita akan tengok kejap lagi. Tapi more importantly for this class, kita akan tengok types of company in Malaysia. So kiranya sources of company law ni tak banyak sangat slides dia. I rasa ada 1 or 2 slides sahaja. Tapi for this topic, yang the main crux of the topic is kita akan tengok on types of company in Malaysia. Apa jenis-jenis syarikat yang ada dekat Malaysia. Okay, so for the learning outcomes, at the end of the topics, you all will be able to identify the different sources of company law in Malaysia. And you will also be able to explain the types of companies that exist in Malaysia. Okay, so before that, I nak tengok kalau you all ingat lagi apa you belajar untuk topik 1. Ada berapa jenis business in Malaysia? How many business are there? How many types of business are there in Malaysia? Ada berapa jenis business kat Malaysia? Anyone?
2, 3, 4. Jawapan yang berbeza-beza. Nak tanya yang 4 tu. Ain Syakila, apa 4 tu? Lima. Majority 4. Okay. So LLP, Limited Liability Partnership. Company, Sole Proprietorship. Tu 3. Lagi? Lima, 4, 3. Company, Partnership, Sole Proprietorship, Limited Liability Partnership. Kalau yang kata 5 tu apa satu lagi? Limited Liability Company. LLC is Limited Liability. LLP is Limited Liability Corporation. LLC ialah Limited Liability Company. Okay. So kira sebenarnya kalau Limited Liability Company tu dia termasuk under WUSH. So kalau Limited Liability Company tu you boleh juga kata dia another type of business, tapi dia sebenarnya is actually one type under company law jugalah. Okay, so you all dah tahu apa perbezaan dia antara what is sole proprietorship, what is partnership, what is limited liability partnership, what is company. So untuk kelas hari ni kita akan tengok specifically on what is company. What is a company and how to form a company. How many types of company are there? What is the status of these companies? So first of all, before kita tengok on types of company, kita akan tengok dulu on the sources of company law in Malaysia. So kiranya kalau you all nak tahu anything about company in Malaysia, you can refer to any of the sources of company law. So first one, kita ada 2 jenis sources of company law. First one is what we call legal sources. So legal sources ni selalunya it refers to anything yang under the law and it has a legal effect. So kiranya benda tu binding. So kiranya semua company perlu ikut peraturan-peraturan yang ada under legal sources ni. Sebab dia adalah satu peraturan yang dibuat di bawah undang-undang dan mesti diikuti oleh semua company yang diwujudkan di Malaysia. Dan termasuk juga company yang diwujudkan di luar negara yang nak buat bisnes dekat Malaysia. So you kena ikut semua undang-undang yang ada bawah legal sources ni. Because it is binding. Dia terpakai dan terikat kepada semua company-company yang ada dekat Malaysia. So, there are 5 types of legal sources for company law. The first one, yang you akan belajar for the whole semester, I think basically most of the topics, all of the topics are related to Companies Act 2016. So Companies Act 2016 is the main act, akta utama yang membincangkan tentang apa jenis-jenis syarikat yang ada kat Malaysia, apa tanggungjawab syarikat dekat Malaysia, siapa director, siapa shareholder, macam mana nak buat AGM, apa semua, everything can be found inside Companies Act 2016. Okay? So, kalau untuk usually lah, kalau kita orang belajar law, waktu I belajar law dulu, waktu I was a law student, untuk Companies Act ni, if you learn about company law, you have to download Companies Act. Kalau you rajin beli Companies Act, dia ada satu akta tu. Ini aktanya. Companies Act 2016, dia ada yang terkini sebab dia ada buat amendment tahun 2016. Kalau you rajin, you cari kat kedai Companies Act 2016, dia punya harga I think maybe around 20 to 30 ringgit. Tapi kalau you tak nak beli, you can also download Companies Act 2016, memang ada online. So kiranya it is the main act, the main source untuk kelas company law ni. So I would suggest that you buy one lah untuk you punya kegunaan supaya you senang nak refer. Kalau any section, any provision of the law, kalau disebut dalam you punya class, you can terus refer to Companies Act 2016 kalau you ada kopi.
So selain daripada Companies Act 2016, there is also Security Commission Act 1993. So Securities Commission Act ni dia lebih kepada merujuk kepada kalau you all nak melibatkan stock market, sebab macam public company dia ada listed company yang berdaftar, company yang disenaraikan di dalam Bursa Malaysia. So semua peraturan pasal stock market semua ada kat dalam Securities Commission Act 1993. And then the third one is Companies Commission of Malaysia Act 2007. So all companies in Malaysia perlu berdaftar, it need to be registered under Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. SSM ni in English so dalam bahasa Melayu dia kita panggil Suruhanjaya Syarikat Malaysia. In English it is called Companies Commission of Malaysia. So all companies in Malaysia, tak kiralah you sole proprietorship, you partnership ataupun you company, you perlu berdaftar di bawah SSM. So semua company di Malaysia perlu berdaftar di bawah SSM. So semua tugas-tugas SSM, all the responsibilities of SSM, what is the duty of SSM, what is the rights of SSM, semua can be found inside Companies Commission of Malaysia Act 2007. So itu adalah sumber yang ketiga. And then selain daripada akta, so these three first ones are acts. Akta. So dia semua adalah buku lah macam saya tunjuk tadi. Kalau yang ini Companies Act punya akta. And then dia ada juga lagi yang Securities Commission pun ada akta dia sendiri. Yang Companies Commission of Malaysia Act pun dia ada dia punya akta sendiri. So these three first sources are acts. So selain daripada acts, we also have cases. Cases tu apa? What is cases? Bila kita sebut pasal court cases, what is court cases? Court's decisions. What do you mean by court's decisions? Apa yang dimaksudkan dengan keputusan mahkamah? Case mahkamah. Anyone know? Legal dispute. So in the event of legal dispute, apa yang berlaku? So kalau you ada tak setuju something berkaitan dengan syarikat, so apa you buat? You naik court. Yes. So you naik court dan kes you akan dibicarakan di mahkamah. So lepas dah dibicarakan di mahkamah, mahkamah akan buat keputusan lah. So selalu kalau kes yang melibatkan company ni selalunya dia kes civil, kes saman menyaman. So kiranya mahkamah akan tentukan sama ada dia setuju dengan plaintiff ataupun dia setuju dengan defendant. So all these things akan maksudnya mahkamah akan keluarkan court case, keputusan mahkamah, dan keputusan mahkamah juga adalah merupakan one of the legal sources in Malaysia. So kiranya in Malaysia, contohnya you tak puas hati, you ada legal dispute, you ada something you tak puas hati dengan contohnya orang buat perniagaan jual beli. Penjual dengan pembeli, seller dengan buyer ada something yang tak puas hati. So you contohnya buyer tu cakap dia dah beli something tapi seller tak hantar, ataupun seller hantar tapi barang tu tak menepati apa yang buyer nak. So buyer tak puas hati, dia akan bawa kes tu ke mahkamah. And once kes tu dibawa ke mahkamah, mahkamah akan buat keputusan. So keputusan mahkamah is what we call court's decision. So court's decision ni contohnya dia sebab dekat Malaysia ada 5 peringkat mahkamah. Pernah dengar kan pasal peringkat jenis-jenis mahkamah yang ada dekat Malaysia? Ada 5 jenis. So mahkamah yang paling rendah sekali mahkamah apa? Magistrate. Betul. Tu yang paling rendah sekali mahkamah magistrate. Atas mahkamah magistrate? Syariah ialah bidang kuasa lain. Dia tak ada kaitan dengan mahkamah yang sivil. Magistrate ialah mahkamah paling rendah kat Malaysia. Atas mahkamah magistrate?
Mahkamah Rayuan dia nombor... Sekejap I try buka board. Tak boleh nak buka board. Okay, so kat Malaysia, I tulis kat dalam komen je lah sebab tak boleh buka board lah. So, kat Malaysia ada 5 jenis mahkamah. Paling rendah magistrate. Yang kedua tertinggi ialah rayuan. Mahkamah-mahkamah lain? Yes, mahkamah section ialah nombor 4 section. Lagi 2. Mahkamah tinggi nombor 3. Yang paling atas sekali mahkamah apa? Atas sekali mahkamah persekutuan. Betul. So kiranya dekat Malaysia kita ada 5 mahkamah. Mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah section dengan mahkamah magistrate. Okay. So di Malaysia kita ada 5 jenis mahkamah. So mahkamah yang tertinggi di Malaysia ialah mahkamah persekutuan. So when we refer to court's decision, keputusan mahkamah ni sebenarnya kita merujuk kepada keputusan mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan atau keputusan mahkamah tinggi. So keputusan yang mengikat, yang maksudnya boleh bagi kesan kepada kes yang seterusnya, cuma keputusan 3 mahkamah ni. So macam contohnya lah, sebelum ni ada dispute antara syarikat dengan pekerja dengan majikan. Contohnya lah, pekerja, macam sekarang kan zaman COVID, ramai orang kena buang kerja. So maybe ada pekerja tu dia dibuang kerja, and majikan tak nak bayar dia punya ganti rugi. Sebab majikan kata majikan rugi, dia tak nak bayar ganti rugi. So kiranya kalau pekerja ni bawa kes ke mahkamah, dan kes dibicarakan, contohlah kes tu dah dibicarakan di peringkat mahkamah tinggi. Lepas tu dekat peringkat mahkamah tinggi, mahkamah buat keputusan bahawa pekerja tu pekerja tu layak dapat pampasan sebab dia kena buang kerja. And then majikan tak puas hati, dia rayu lagi kes tu. So dia akan rayu ke mahkamah rayuan. So dekat mahkamah rayuan buat keputusan yang sama. Dia kata majikan yang berhentikan pekerja waktu musim COVID wajib bayar gaji pekerja. So kiranya mahkamah punya, so sekarang ni keputusan tu dah jadi keputusan mahkamah rayuan, bukan setakat keputusan mahkamah tinggi tapi keputusan mahkamah rayuan. So after that, contohnya lah, mula-mula pekerja yang kena diberhentikan kerja tu nama dia Aira Umairah. So Aira Umairah dah dapat dah dia punya pampasan. 2 bulan kemudian, Megat Zahrul pula yang kerja satu syarikat dengan Umairah ni, Megat pula kena buang kerja juga. So si Megat ni lepas dah kena buang kerja, dia saman jugalah company dekat mahkamah tinggi juga. So bila mahkamah tinggi nak buat keputusan sama ada Megat layak atau tak dapat pampasan, mahkamah tinggi wajib rujuk kepada keputusan mahkamah rayuan kes Umairah tadi. So kiranya dalam kes Umairah tadi, mahkamah rayuan dah cakap Umairah layak dapat ganti rugi. So dalam kes Megat, mahkamah tinggi kena rujuk keputusan mahkamah rayuan tu, dan mahkamah tinggi kena buat keputusan yang sama. Mahkamah tinggi pun kena putuskan juga bahawa Megat layak dapat pampasan sama macam Umairah dapat. Melainkan company tu dapat buktikan yang kes Megat tak sama dengan kes Umairah. So kalau kes Megat dengan kes Umairah sama, mahkamah tinggi untuk kes Megat perlu ikut keputusan mahkamah rayuan dalam kes Umairah dan mesti bagi juga pampasan dekat Megat. Kenapa? Kenapa mahkamah tinggi kena ikut keputusan mahkamah rayuan?
Siapa tahu kenapa dalam kes Umairah tu, kes rayuan, kes mahkamah rayuan, mahkamah dah benarkan Umairah claim ganti rugi. Kenapa dalam kes Megat yang dibicarakan kat mahkamah tinggi, mahkamah kena benarkan juga Zaharul dapat pampasan tu? Sebab mahkamah rayuan lagi tinggi, betul? So dia macam tu So bila kita sebut pasal court's decision ni, mahkamah yang lebih rendah wajib follow keputusan mahkamah yang lebih tinggi. So kiranya kalau mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan ataupun mahkamah tinggi dah buat keputusan, mahkamah yang lebih rendah, contohnya mahkamah seksyen atau mahkamah magistrate, ataupun kalau dalam kes Megat dengan Umairah tadi, keputusan mahkamah tinggi, mahkamah tinggi wajib follow keputusan mahkamah rayuan. So itu yang kita maksudkan legal sources of company law ni, court's decision. Itulah court's decisionnya. So keputusan mahkamah yang lebih tinggi you kena follow. You tak ada pilihan nak kata saya tak nak follow, melainkan you boleh buktikan yang ada fakta yang berbeza. As long as there is no other different facts, you have to follow keputusan mahkamah yang lebih tinggi. So clear kan pasal court's decision ni? Okay, so last one, legal sources is English court cases. So di Malaysia, macam yang kita semua tahu, as we all know, Malaysia used to be a country under administration of British. So kita cuma dapat kemerdekaan pada tahun 1957. So sebelum kita dapat kemerdekaan, our country, we follow English law. So that's why English court cases is also one of the legal sources in Malaysia. So keputusan mahkamah-mahkamah di England juga terpakai kepada Malaysia dengan syarat kes tu bukan kes barulah. Sebab kita ada satu akta yang kita panggil Civil Law Act 1956, dan kita cuma boleh follow kes England tapi kes-kes lama. Dia ada cut off date dia. Macam kalau dekat Semenanjung sampai tahun 1951 ke macam, tapi kira dia ada lah kes-kes lama boleh follow, tapi lepas ada setengah tarikh tu, contohnya macam lepas 1 Februari 1950 ada tak boleh dah follow kes England. Kes lama boleh, kes baru dah tak boleh follow. So itu yang dimaksudkan dengan English court cases lah. So you have any question about legal sources? Sumber-sumber undang-undang? Ada tak soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, kita tengok pula on non-legal sources. Sumber-sumber bukan undang-undang. So, the difference between legal sources dengan non-legal sources ni, legal sources is something that is binding on all companies. Dia terpakai kepada semua company, dan semua company perlu ikut. They have to follow all the rules under legal sources ni. Kalau you tak follow, you boleh kena penalty, ataupun you boleh kena saman, atau you boleh kena ambil tindakan undang-undang. On the other hand, for non-legal sources ni, it is only codes of conduct ataupun best practice guidelines. So all these things, they have no legal effect but can be used as a guideline. So kiranya setiap syarikat tu selalunya akan ada dia punya codes of conduct sendiri, dan setiap syarikat pun akan ada dia punya best practice guidelines sendiri. Dia ada dia punya standard operating procedure sendiri. So you have to you can follow them, tapi kalau you tak ikut benda tu, usually dia tak boleh ambil tindakan kat you lah kat mahkamah, sebab dia bukan legal sources. So they have no legal effects, but you can still use them as a guideline. So ada banyak code of conduct yang ada kat Malaysia, antaranya code of ethics for company secretaries, code of ethics for company directors, Malaysian code on corporate governance. So itu semua boleh jadi rujukan. Macam contoh tadi, code of ethics for company secretaries. Semua setiausaha syarikat boleh follow code of ethics tu untuk tengok apa tugas-tugas setiausaha syarikat, apa tugas, apa tanggungjawab dia. So kalau you sebagai company director pun, you boleh tengok kepada code of ethics for company directors untuk tengok what are your duties, what are your responsibilities. So all of that are non-legal sources. So all this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 things, ini kita panggil sources of company law. So if there is any question asked dalam quiz ke, dalam exam ke, dia tanya what are the sources of company law, inilah dia sources of company law. Ada dua, legal sources, non-legal sources. So legal sources ada senarai dia sendiri, non-legal sources pun ada senarai dia yang sendiri. So setakat ni ada soalan pasal sources of company law?
in Malaysia? Tak ada soalan. Okay. So, kalau tak ada soalan, kita akan teruskan dengan types of companies in Malaysia. So, this is what, as I said before, this is like the main crux of the topics. So, kiranya kita akan belajar banyak benda bawah types of companies in Malaysia ni. So, everything is in Companies Act. Sekejap ni nak tunjuk ni dulu. So, untuk kelas hari ni, kita akan tengok ini semua. So, types of companies in Malaysia. Bila kita sebut pasal jenis-jenis syarikat di Malaysia, kita akan merujuk kepada dua benda. Satu, kita akan merujuk kepada the liability to pay debt. Siapa yang perlu bayar kalau company berhutang. So, liability to pay debts. So, itu adalah satu kita akan tengok. Dia ada dua jenis. There are two types of company. So, one type is what we call limited company. And another one is what we call unlimited company. So, itu merujuk kepada kalau company disaman, siapa yang perlu bayar? Liability to pay debts. So, itu yang pertama. Kita akan tengok itu dulu. And then after that, kita akan tengok juga another definition of types of company is the status of company. So, untuk the status of company ni, there are two different status. Some companies are called private company and some companies are called public company. So, we will see what is the difference between private company and what is a public company. Public company ni apa? Private company ni apa? Unlimited company tu apa? Limited company tu apa? So, itu semua kita akan tengok dalam kelas hari ni. But before that, we will look at what is a company. Apa itu syarikat? So, definisi syarikat, the definition of company can be found under Companies Act 2016. Akta Syarikat 2016 yang I tunjuk tadi, yang buku hijau ni. So, yang you nak tahu definisi company. What is a company? Apa itu syarikat? You perlu merujuk kepada Companies Act 2016. So, according to Companies Act 2016, company, sebuah syarikat, is a company incorporated under Companies Act 2016 or under any corresponding previous written law. So, kiranya dekat Malaysia, sesebuah syarikat tu cuma diiktiraf sebagai syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Kalau syarikat tu ditubuhkan di Malaysia, the company must be incorporated in Malaysia. So, dia kata incorporated under Companies Act 2016. So, kira kalau you adalah sebuah company baru yang didaftarkan selepas tahun 2016, you kena berdaftar di bawah Companies Act 2016. But if you are an older company yang ditubuhkan sebelum tahun 2016, your company must be registered under Companies Act 1965. So, kiranya untuk menjadi sebuah syarikat di Malaysia, yang diiktiraf di Malaysia di bawah Companies Act 2016, you mestilah sebuah syarikat yang didaftarkan menurut Companies Act 2016 ataupun menurut Companies Act 1965. So, you kena berdaftar di bawah antara dua-dua akta tu, baru you boleh diiktiraf sebagai sebuah syarikat di Malaysia. So, hence in the Companies Act 2016, the word company referred to local company only. Hanya syarikat yang ditubuhkan di Malaysia. Tapi, nanti kalau you buka dalam Companies Act, in certain sections, dalam beberapa sections, they did not talk about company, tapi dia akan tulis corporation. So, when it state the word corporation in the section, dalam section tu, kalau dia tulis perkataan corporation, itu maksudnya dia merujuk kepada both local company and foreign companies. So, kiranya kalau you buka Akta Syarikat 2016 tu, kalau dia ada sebut perkataan company, dia merujuk kepada company yang didaftarkan di Malaysia sahaja. Tapi kalau dia guna perkataan corporation, dia merujuk kepada company yang ditubuhkan di Malaysia dan company yang ditubuhkan di luar negara. Maksudnya dia merujuk kepada dua-dua. So, you kena tahulah apa perbezaan penggunaan perkataan company dengan perkataan corporation. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay, so kenapa you kena tahu
different types of companies. Why do I need to know what is the private company, what is the public company, what is a company limited by shares, what is a company limited by guarantee, what is an unlimited company. So why do you have to know the different types of companies? So it is important to know the different types of companies. I jawab soalan Aira Umairah dulu. Ni bukan koperasi. Dia bukan koperasi, is cooperation. Tapi ini dia corporation. Dia corporation, bukan cooperation. So dia corporation ni dia kiranya dia guna perkataan corporation ni untuk merujuk kepada both company yang diwujudkan di Malaysia dan company yang diwujudkan di luar negara. So dia nak cover dua-dua, so dia guna perkataan corporation instead of perkataan company. Instead of perkataan company. So bila you sebut company, Malaysia local company je. Tapi bila you sebut corporation, you boleh guna untuk dua-dua jenis company. Company yang wujud kat Malaysia, company tu bukan luar negara. Dua-dua dipanggil corporation. Nampak tak bezaan dia? Humairah. Okay. So, why is it important to know the different types of companies? Sebab, you have to know the different types of companies sebab different companies have different rules. Maksudnya, kalau you nak buat public company, syarat-syarat untuk buat public company lain. If you want to create a public company, apa benda-benda yang you kena daftarkan berbeza. Kalau you nak wujudkan private company, berapa orang members berbeza, apa yang you kena filekan dekat SSM berbeza. So that's why we have to know the difference between all these type of company. So kiranya you nak buat company pun syarat-syarat dia dah berbeza. You nak run the company pun syarat-syarat dia berbeza. Kita akan tengok kejap lagi. Macam contohnya kalau you adalah exempt private limited company, you tak perlu submit report keuangan tiap-tiap tahun. Tapi kalau you adalah public company ataupun you adalah private limited company biasa, you kena submit you punya laporan keuangan tiap-tiap tahun. So dia ada perbezaan. Cara you nak run the company pun berbeza dan you punya different liabilities pun berbeza. So if anything happen to the company, kalau ada apa-apa berlaku dekat syarikat tu, contohnya syarikat tu mengalami kerugian. So macam tahun ni sebab COVID-19 ni memang banyak syarikat yang ada masalah kewangan. So from what I heard, banyak company juga yang ditutup, company yang end up wounded up, company yang telah ditutup sebab tak mampu nak bayar hutang. So bila company-company ni dia filekan untuk penggulungan syarikat, winding up is penggulungan. Kalau company-company ni dia sign up to be wound up untuk digulungkan. So soalan akan timbul. So semua hutang-hutang company ni siapa nak bayar? Who have to pay for all these liabilities of the company? So that's why kita kena tahu the different types of company. Sebab itu yang akan tentukan siapa yang nak kena bayar hutang-hutang tu. Okay? So that's why kita kena tahu perbezaan antara jenis-jenis company yang ada kat Malaysia ni. So untuk mewujudkan sebuah company, tak kiralah company you corporate, tak kiralah company you public company ke, private company ke, these are essential requirements of a company. So first one, if you want to create a company, kalau you nak wujudkan, you nak tubuhkan sebuah syarikat, first one yang mesti ada, you mesti ada nama syarikat. Tak kiralah you nak letak apa sahaja nama untuk syarikat tu, yang penting syarikat tu kena ada nama. Walaupun you nak letak nama syarikat tu no name Sendian Berhad pun no problem. You can tulis no name Sendian Berhad, nameless Sendian Berhad. You nak tulis apa pun tak apa, as long as the company must have a name. So a company must have a name, mesti ada nama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, a company must have one or more members. So sebuah syarikat mesti ada ahli. You tak boleh wujudkan syarikat yang tak ada ahli. You tak boleh wujudkan syarikat yang tak ada members. So syarikat you mesti ada at least satu ahli. Must have one or more members. And then these members, they may have limited
or they may have unlimited liability. So kiranya tanggungjawab setiap members ni berbeza-beza lah. Itu bergantunglah kepada jenis company yang you nak buat. So kalau you nak buat limited company, so setiap ahli tu dia punya tanggungjawab dia berbeza-beza lah. So kalau limited company mungkin kalau company tu digulungkan, dia ada tanggungjawab sikit je nak kena bayar apa-apa. Tapi kalau unlimited mungkin dia punya tanggungjawab untuk bayar hutang company lagi besar. Tapi tak kira lah dia ada limited liability atau unlimited liability. Dan setiap company mesti ada members. You tak boleh wujudkan company tanpa ahli, tanpa members, tanpa director, tak boleh. And then syarat yang ketiga, a company must have one or more shares. So kiranya kalau company tu is a company limited by share, company yang diwujudkan dengan cara bagi share, apa yang dalam bahasa Melayu? Pegangan saham. Share ialah saham. Saham ke pegangan Share stock lebih kurang tu. So kiranya setiap company tu wajib ada saham dia. So kalau company tu ialah company limited by shares, you wajib ada saham, dan saham tu yang akan tentukan siapa ialah shareholders untuk setiap company. So kalau company tu ialah company limited by shares, dia mesti ada at least one share lah. So kalau one share tu maksudnya pemilik dia seorang je lah, dia the only shareholders of the company. Tapi kalau dia ada ramai, setiap orang akan ada berapa persen dia punya saham dalam company tu. And then the fourth requirement, setiap company mesti ada sekurang-kurangnya seorang director. Mesti dia ada sekurang-kurangnya seorang pengarah. Yang dia boleh lebih tapi tak boleh kurang daripada satu. Sekiranya ini 4 ni adalah syarat-syarat apa yang perlu ada dalam sebuah company. So you nak wujudkan company mesti ada 4 ni. First, mesti ada nama. Yang kedua, mesti ada ahli dalam syarikat tu. Yang ketiga, company tu kalau company yang limited by shares, mesti ada share untuk diberikan kepada shareholders. Dan yang terakhir, setiap company wajib ada director, mesti ada pengarah. Okay, so setakat ni clear kan? Setakat essential requirements of a company ni simple je. Rasanya semua orang clear. Clear kan? Tak ada soalan kan? Okay. So yang ini I dah tengok tadi. So first kali kejap lagi kita akan tengok. First we will see on the ni, liability to pay debts. So kita akan tengok yang belah kiri tu dulu, liability to pay debts dulu. Dah habis semua liability to pay debts tu, lepas tu baru kita akan tengok on status of company. Kita akan tengok dua-dua lah. Okay. So the second subtopic of the for our class today, types of company according to its members' liability to pay debts. Maksudnya dia kiranya macam ni tau. Bila kita sebut pasal types of company in Malaysia, bila you nak sebut pasal jenis-jenis company kat Malaysia, dia punya jenis syarikat tu dia akan bercampur tau antara liability to pay debts dengan status of company. So kiranya macam contoh limited company, you boleh ada private limited company dan you juga boleh ada public limited company. And then at the same time you also can have unlimited public company and you also can have unlimited private company. So kiranya walaupun I bahagikan types of company ni kepada dua, bila you describe the types of company, actually you akan campur kedua-duanya. Tapi I separatekan supaya kita senang faham. So kita akan tengok dulu pasal limited company, lepas tu baru kita akan campurkan pasal private or public company ni. Okay, so kita akan tengok types of company according to its members' liability to pay debts. So bila kita sebut pasal tanggungan ahli dalam syarikat, kalau company disaman, kalau company digulungkan, if the company is wound up, if a company is sued, disaman, who have the liability to settle the debt of the company? Siapa yang perlu bayar hutang yang dibuat oleh syarikat tu? So dia ada 3 jenis company yang kita akan bincangkan pada hari ini, dan ini jugalah ada 3 jenis company yang ada di Malaysia. First one is company limited by shares. So bila kita kata limited tu dia terhad tau. So company, sebuah syarikat yang terhad kepada saham.
Second one, company limited by guarantee. And then last one is unlimited company. So bila sebuah syarikat tu ada perkataan limited, it means that the liability of the members of the company is limited. Maksudnya dia cuma ada tanggungan-tanggungan tertentu. It is limited. Maksudnya they don't have to pay everything under the sun. Dia tak perlu bayar semua hutang syarikat. Dia cuma perlu bayar hutang syarikat bergantung kepada jenis company yang dia buat tu. Kalau ada company limited by shares, their liability is limited to the shares that they have. If the company is limited by guarantee, their liability is limited to the guarantee yang dia buat dengan company tu. Tapi dia berbeza dengan unlimited company. Kalau sebuah syarikat tu ialah unlimited company, you are liable to pay for everything. Sebab your liability is unlimited. Oh, nampak perbezaan perkataan limited dengan unlimited ni? So, kita tengok company yang pertama dulu. Okay. So, bila kita sebut pasal limited liability, macam saya cakap tadi, it refers to the liability of the members. Apa tanggungjawab setiap ahli dalam syarikat tu? Apa tanggungjawab setiap shareholders dalam syarikat tu untuk membayar kalau if the company have any debt, if the company is wound up, if the company is sued, who is going to pay? So, bila kita sebut pasal limited liability, memang kita merujuk kepada liability of the members. Kiranya, kalau you nak menyaman sebuah syarikat, the company will always be liable to the full extent of its debt. So, kiranya kalau you saman sebuah company untuk RM20,000, maksudnya company tu ada hutang dengan you RM20,000, the company itself memang kena bayar RM20,000. Yang kita akan bincang pasal limited liability ni cumanya kalau company tu punya assets dah habis. Company tu dah tak ada apa-apa, dia dah tak ada apa-apa asset, dah tak ada dah, semua dah habis dah. Maksudnya company tu memang, sebab sekarang banyak company yang running on deficit. So kiranya company tu memang dah rugi. Memang dia tak ada duit langsung. Tak ada duit, tak ada aset, tak ada apa. Baru kita akan tengok kepada siapa ahli-ahli, who are the members yang have to pay for the company punya debt. Okay. So kiranya the company is liable to the full extent of the debt. Tapi kalau company dah tak ada duit nak bayar, kita akan tengok dekat siapa lagi kita boleh claim duit tu. Okay. So, first, kita tengok company limited by share. Sebuah company yang terhad kepada share yang diberikan kepada ahli. So, this is the most common form of company used for business venture. So, most of the companies in Malaysia, especially company yang sendirian berhad, they are this type of company. Usually, they are this type of company limited by shares. So, it is the most common form of company. And a company is a company limited by shares if the liability of its members is limited to the amount of unpaid shares held by the members. So, I think you all bankrupt dengan winding up tu sama. Betul lah. Kiranya kalau you adalah seorang individu, you tak boleh bayar hutang, you akan dibankruptkan. Tapi kalau you adalah sebuah syarikat, you tak mampu bayar hutang, you akan digulungkan. So, gulung is what we call winding up. Ini untuk company. Okay, so company limited by shares ni is a type of company where the liability of its members is limited to the amount of unpaid shares held by the members. So kira macam yang you all semua familiar, macam you all semua tahu, a company bila if you want to hold a share in a company, what you have to do? Macam mana nak dapatkan saham sebuah syarikat? How to receive issuance of shares from a company? Kena apply, lepas tu you kena apply, lepas tu
You dapat saham, in return apa you kena buat? In return you kena bayar. Betul. So to become a shareholder, selalunya company akan issue shares to you and you are liable to pay the amount of shares taken by them. So kiranya macam contoh, kalau setiap saham tu bernilai RM10. So kalau you ambil satu saham, you kena bayar RM10. Kalau you ambil 2 saham, you kena bayar RM20. Kalau you ambil 10 saham, you kena bayar RM100. Contohnya lah. So all members of the company who had received issuance of shares by the company are liable to pay the amount of shares taken by them. Tapi walaupun syarat dia, kalau you nak dapatkan share, you kena bayar kepada company tu, tak semestinya shares do not have to be fully paid upon issue. So kiranya macam contohnya lah, you ambil 1000 share. You ambil 1000 share dalam syarikat tu, sepatutnya you kena bayar RM1000 lah. Kalau satu share RM1, you kena bayar RM1000 untuk dapatkan 1000 share. Tapi practice of company selalunya dia tak suruh you bayar full. So maybe dia akan tulis syarat, you just kena bayar, you akan dapat 1000 share dengan syarat you kena bayar RM800. So RM200 lagi tu, what happened to the RM200? RM200 tu akan become your liability. So kiranya a company limited by shares are formed on the principle of having the liability of its members limited by the memorandum. So kiranya setiap syarikat ni dia akan ada dia punya memorandum dia sendirilah. So kira you nak wujudkan syarikat, you perlu ada memorandum of association. Adalah kiranya macam sijil lah yang mengiktiraf you adalah sebuah company. Dan dalam memorandum tu akan tulis setiap ahli ni ada berapa banyak unpaid shares. Ini untuk company limited by shares. Macam contohnya, I bagi nama siapa lagi? Alice Maslina. Contohnya Alice Maslina, dia beli share dekat satu company ni, dia beli 1000 share. Dia beli 1000 share, tapi dia cuma perlu bayar RM800 sahaja. Lagi RM200 dia tak perlu bayar. So the RM200 will become the unpaid shares. Share yang belum dibayar. So when it becomes a unpaid shares, if the company is wound up. So kiranya si Maslina ni dia invest dengan satu company ni, dia dapat 1000 share, dia dah bayar RM800, tapi ada lagi RM200 dia belum bayar. And then the company end up being wound up. Company tu digulungkan. So when the company is wound up, the members' liability is limited to the amount of these shares which has not been paid only. So kiranya kalau company tu digulungkan, Maslina perlu bayar berapa banyak duit untuk cover hutang company? Siapa tahu? Dia ambil share 1000, dia cuma bayar 800, dia ada hutang dengan company lagi 200. Lepas tu company tu digulungkan. The company end up being wound up. So dia kena bayar balik share yang belum dibayar. So berapa banyak yang dia kena bayar? Ialah 200. So dia perlu bayar baki lagi RM200 tu. Dia perlu bayarlah untuk settlekan hutang company. So kiranya kalau orang yang shareholder tu ialah macam Maslina, tak habis lagi bayar hutang, dia akan perlu bayarlah berapa banyak baki hutang yang dia belum bayar. Tapi if the shares are fully paid by the members, no further liability can be imposed upon the members. So kalau macam contoh Mohannes Warren, dia beli juga saham dekat syarikat yang sama. Tapi yang si Mohannes Warren ni dia lebih kaya. So dia beli 2000 shares dan dia bayar RM2000. So kalau company tu digulungkan, the company is wound up, Mohannes Warren tak payah bayar apa-apa. Sebab Mohannes Warren tak ada apa-apa unpaid shares. Maslina tadi kena bayar sebab dia ada unpaid shares. Tapi kalau dia tak ada apa-apa unpaid shares, dia tak ada apa-apa hutang dengan company, dia dah bayar semua share yang dia terima, dia tak perlu bayar apa-apa lagi.
So, if the shares are fully paid by the members, no further liability can be imposed upon the members. So, if the company become insolvent, so dia under the law, kalau you adalah sebuah syarikat dan you tak mampu bayar you punya hutang, your company will be wound up, company you akan digulungkan and it will be liquidated. So, company tu akan diletakkan di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia yang menguruskan orang-orang bankrupt ni, orang-orang bankrupt dan company-company yang telah digulungkan. Dan selalunya you akan perlu bayar certain amount of money dekat Jabatan Insolvensi untuk dibayar kepada semua you punya penghutang. Orang-orang yang bagi hutang dekat you perlu bayar dekat insolvensi, dan insolvensi akan bagi balik lah duit-duit tu dekat semua company-company tu. Cumanya kalau company tu become insolvent, company tu dah digulungkan, you dah tak ada apa-apa hutang, you tak ada, maksudnya semua share you dah bayar, you are not required to contribute further to the assets of the company to discharge its debt. So, kiranya company tu dah tak ada kaitan dengan you. Company yang digulungkan tu has nothing to do with you anymore. So, you don't have to pay anything. Kira kalau macam tadi, Mas Lina ada hutang 200, dia cuma bayar perlu 200 tu je. Dia dah habis bayar 200 tu, settle. So, anything happen to the company, you tak akan bertanggungjawab dah. And your personal asset is also not affected by the winding up or insolvent status of the company. So, kiranya kalau company tu berhutang dan tak mampu bayar dia punya hutang, apa yang insolvensi boleh buat, dia cuma boleh jual harta-harta yang diletakkan di bawah nama syarikat. So, kalau harta syarikat tu ada kereta, ataupun syarikat tu ada beli bangunan, kereta dan bangunan tu dia boleh untuk jual untuk dapatkan duit untuk bayar hutang. But the personal assets of the member is not affected. So, kiranya kalau Mohannes Warren ni dia ada kereta BMW ataupun dia ada rumah banglo, harta-harta Mohannes Warren tak boleh digunakan untuk bayar hutang syarikat, unless harta tu nama syarikat. So, clear? Clear pasal companies limited by share ni? So, yang last kali, a company limited by share can either be a private company or public company. Itu yang saya cakap tadi lah. So, kiranya tak kira lah company tu limited by share ke, unlimited company ataupun company limited by guarantee, dia boleh jadi private company, dia juga boleh jadi private company. Setakat ni ada soalan pasal company limited by share? Faham tak bila dia maksudkan dengan company limited by share tu, apa yang you kena bayar sebenarnya? Yang lain clear tak? Ada soalan pasal company limited by share? Tak ada soalan pasal company limited by share. Okay. So, if you don't have any other question, kita akan sambung dengan company limited by guarantee. So, kalau tadi company limited by shares is you have to pay if you have any unpaid shares. So, kira kalau you ada apa-apa hutang saham dengan syarikat, you kena bayar you punya hutang saham tu untuk settlekan hutang syarikat. Berbeza dengan company limited by guarantee. Company limited by guarantee ni it means that the liability of its members is limited to the amount that the members undertake to contribute in the event of it being wound up. So, kiranya syarikat yang limited by guarantee ni, dia akan ada satu memorandum, sama juga macam tadi saya cakap sijil syarikat tu. Tapi dalam memorandum dia akan tulis, kalau company berhutang, berapa banyak yang setiap ahli akan kena bayar. Kenapa dia limited by guarantee dan dia tak limited by shares? Sebab company yang limited by guarantee ni, dia tak dapat dia punya fund daripada members. Dia berbeza dengan syarikat biasa. Company limited by shares, they get their funding, they get their capital from the members of the company. Orang-orang yang melabur dekat syarikat tu, orang-orang tu yang akan bagi capital untuk company tu berjalan. Tapi a company limited by guarantee, it does not obtain the initial fund from its members.
So dia dapat dia punya duit daripada mana? Company limited by guarantee ni selalunya ialah company-company yang dapat sumbangan, yang dapat fees, yang dapat duit subscription, ataupun ada orang tua mati dan bagi harta dekat company tu. Contohnya macam contohnya macam Kodim. Macam contoh Kodim dia kiranya dia adalah seorang owner satu syarikat yang besar. So dia ada banyak harta. So Kodim ni dia nak buat satu foundation. Dia nak buat satu foundation bawah nama dia. Dan foundation tu kiranya foundation ni untuk biayai semua student Unicell untuk sambung belajar. Orang yang nak sambung belajar bisnes kat Unicell, Kodim Foundation ni akan sponsor. So, untuk wujudkan satu foundation, you kena berdaftar sebagai sebuah syarikat. So, syarikat yang you boleh daftarkan untuk buat foundation ni ialah syarikat ni lah, Company Limited by Guarantee. So, sebab company limited by guarantee, so kiranya dia punya keuangan dapat daripada Kodim. Sebab Kodim kaya, dia yang bagi duit untuk wujudkan syarikat tu. Maksudnya foundation tu semua duit dapatkan syarikat, dapat daripada Kodim. Members tak ada keluarkan apa-apa duit. So that's why the members kena guarantee that kalau company tu digulungkan and something happen, dia ada hutang, semua ahli-ahli dia akan bersetuju nak bayar certain amount. So macam contoh dalam company tu mungkin ada 10 orang. So setiap orang setuju kalau company ni digulungkan, semua orang setuju untuk bayar 10% daripada hutang. So semua orang akan bayar 10% daripada hutang lah. So kiranya contohnya lah daripada 10 ahli syarikat limited by guarantee ni, salah seorangnya Kodim. So Kodim pun dah tulis dalam memorandum tu, dia cakap in the event of the company being wounded up, I will pay 10% of the debt incurred by the company. Saya akan bayar 10% daripada hutang yang dibuat oleh syarikat. So contohnya syarikat tu ada hutang 100,000. Kalau syarikat ada hutang 100,000, Kodim setuju nak bayar 10%. Berapa yang Kodim kena bayar? Yes, NGO ialah antara company limited by guarantee. Kalau company ada hutang, yes. So kalau company ada hutang 100,000 dan Kodim setuju untuk bayar in the event of the company being wounded up, I will pay 10%. Hutang company ada 100,000. So Kodim cuma perlu bayar 10,000 sahaja. He only have to pay 10,000 dan lepas dia dah bayar 10,000 tu, hutang dia selesai. Lepas tu dah tak ada siapa-siapa boleh kejar Kodim dah. Sebab dia cuma undertake to pay a certain amount sahaja. So dia cuma undertake to contribute 10% to the assets untuk bayar hutang. So 10% je lah kena bayar macam tu. So a company limited by guarantee, dia tak dapat dia punya fund daripada members, tapi dia selalu dapat fund daripada pihak-pihak lain. Dan usually NGO memang berdaftar di bawah company limited by guarantee ni. Ini contoh dia. Contohnya Aman Palestin, itu pun adalah satu company limited by guarantee. Coke Foundation pun sama, ialah company limited by guarantee. So kira kebanyakan yang melibatkan charity, yang itu memang akan merupakan company limited by guarantee. So di bawah Companies Act, if you want to do a corporation, you want to do a company for non-commercial purpose, untuk tujuan yang bukan melibatkan commercial. Contohnya you nak buat yang dalam tersenarai ni, you nak buat apa-apa NGO yang promote recreation, apa-apa NGO yang promote commerce and industry, you nak buat apa-apa maybe foundation yang menyokong industri kecil dan sederhana, or you want to do a foundation to promote arts, ataupun you nak buat satu persatuan untuk protect kanak-kanak, you want to protect all the children, or you want to make an association untuk promote science, untuk buat pembiayaan kepada siapa-siapa yang nak buat teknologi ke alam to the outer space. Maybe someone wants to go to outer space and then dia ada satu foundation ni nak bayar
sponsor semua anak-anak muda yang nak pergi ke outer space. So kalau you nak buat this type of company untuk support orang for non-commercial purpose, you have to do it as a company limited by guarantee. You cannot do it as a company limited by shares. You mesti buat company limited by guarantee. Sebab apa? Sebabnya ini. Sebab as a company limited by guarantee, there will be no contribution of capital. You tak perlu bayar apa-apa kepada syarikat sebagai dia punya capital, sebagai dia punya modal. And then a company limited by guarantee also is mandatory to have a constitution. Mesti ada dia punya perlembagaan sendiri. Perlembagaan tu ialah macam dia punya peraturan lah. Selalunya peraturan dia akan ceritalah apa tujuan foundation ni diwujudkan, macam mana duit akan dikutip, duit akan dimasukkan ke dalam mana, duit perlu digunakan untuk tujuan apa, nak kena audit by siapa. Everything will be put inside their constitution. And there will be no contribution of capital. And they also cannot hold land. You tak boleh nak dapatkan apa-apa hartanah unless you get license from the ministry. And you are also prohibited from distributing your profit and income to its members. So kiranya walaupun you adalah seorang ahli kepada Aman Palestin, Aman Palestin dapat donation daripada orang ramai, you tak boleh ambil duit tu, because it is prohibited to distribute its profit and income to its members. So members ni dia bekerja sebagai kiranya pemegang amanah sahaja. You cannot give any maksudnya you tak boleh gunakan duit tu untuk bagi apa-apa benefit, apa-apa, tak boleh nak bagi keuntungan lah dekat members tu. Because the profits and income is to be utilised to achieve or promote object of the company. So betul lah macam apa yang Megat cakap. Usually NGO is a company limited by guarantee. Nak bayar dividen pun tak boleh. So kiranya kalau tahun tu foundation tu untung pun you tak boleh bayar apa-apa kat dia punya members. And then in the event of winding up, all assets will be transferred to another body. So kiranya kalau you dah digulungkan, semua aset-aset syarikat tu akan diberikan kepada syarikat lain yang merupakan syarikat with similar object. So kiranya contoh kalau Aman Palestin, mungkin kalau Aman Palestin digulungkan, dia punya all the assets will be transferred to Pertubuhan untuk Syria pula ke. So anything with similar object or another body which promotes charity. Sekiranya you tak boleh saja-saja nak jual lah, mesti transfer asset tu kepada NGO yang lain. And last one, a company limited by guarantee shall be a public company. So kira kalau macam tadi, company limited by shares, it can be a private company, it can be a public company. Tapi a company limited by guarantee shall be a public company. Mesti merupakan public company. You tak boleh wujudkan private company untuk company limited by guarantee ni. Okay, so faham tak pasal company limited by guarantee ni? Okay, pasal company limited by guarantee ni. So kalau clear, kita akan tengok pasal unlimited company. Lepas tu I akan bagi break sekejap, 10 minutes untuk you pergi toilet ke apa ke. After that baru kita sambung balik. So kita habiskan sekejap pasal unlimited company. So the third type of company is unlimited company. So kalau macam tadi, first one, company limited by shares. Second one, company limited by guarantee. And there is a third one which is called unlimited company. So a company is an unlimited company if there is no limit on the liability of its members. So tanggungan setiap ahli tak ada limit. Maksudnya kalau syarikat tu berhutang 100,000 lah kena bayar. Dia boleh claim dekat siapa-siapa. Contohnya, syarikat tu ada hutang 100,000 dan dia ada 3 orang members. Seorang lari. So, pihak orang yang bagi hutang tu, the debtor, they are free to
take action against any of the two. Yang tinggal 2 orang tu. Dia tak nak kerja tiga-tiga pun tak apa. Dia nak minta kat seorang pun tak apa. Sebab dia adalah unlimited company. So a company is an unlimited company kalau tak ada limit on the liability of its members. So the members are liable to contribute to the assets of the company to an unlimited amount. There is no limit on the amount towards the payment of the debt and liabilities of the company in the event of winding up. So kalau company tu gulung, kalau company tu digulung ataupun company tu rugi ataupun company tu disaman, setiap ahli tu ada tanggungjawab untuk bayar semua hutang. Sebab tu kita panggil dia unlimited company. So unlimited company ni is actually quite similar with partnership. Another type of business in Malaysia, perkongsian. So kiranya dia adalah sebuah company, tapi tanggungan setiap ahli tu sama macam partnership. So that's why an unlimited company ni dah sekarang ni tak banyak sangat diwujudkan di Malaysia. So this type of company is very rare and is only incorporated in unusual circumstances only. So sama juga macam company limited by share, unlimited company boleh jadi public company, boleh jadi private company. So apa beza antara unlimited company and partnership? So the only difference between an unlimited company and a partnership is an unlimited company is a separate legal entity. So when we call it a separate legal entity, it means that the company will always be there. Tak kira lah kalau ahli dia datang atau pergi. So kalau tak ada siapa-siapa pun, contohnya lah, kalau sebuah partnership, unless you ada hire seorang partner baru, kalau dua-dua partner syarikat tu mati, syarikat tu akan digulungkan. Itu ialah sebuah partnership. Tapi kalau sebuah unlimited company, sebab dia adalah sebuah company, so kalau contohnya dua-dua members dekat dalam company tu, seorang meninggal, so seorang lagi tu dia cuma wajib cari seorang lagi untuk gantikan yang meninggal tu. So the company will still go on as long as there is a member. Dia cuma boleh digulungkan kalau diorang bankrupt, diorang wound up, or kalau diorang filekan untuk dissolution of the company, untuk tutup company. So selagi company tu tak apply untuk tutup, selagi company tu tak digulung, company tu akan berjalan. So itu beza dia dengan partnership. Yang lain, unlimited company dengan partnership ni lebih kurang je sebenarnya. Which is why an unlimited company is very rare. So orang jarang buat unlimited company. Sebab tujuan orang buat company is so that you have limited liability. Sebab you tak nak bayar semua hutang syarikat. Sebab kalau you buka company, hutang syarikat ialah hutang syarikat, dia tak jadi hutang personal. Tapi kalau you buka partnership, hutang you punya business tu ialah hutang you sendiri. So unlimited company ni memang tak popular sebab dia punya konsep sama macam partnership. So jarang-jarang dibuat, tapi dia still ada dalam Companies Act 2016 sebab in certain circumstances, some people still want to create an unlimited company. So itulah 3 jenis company di Malaysia when we refers to the liability to pay debt. So kalau company itu gulung ataupun company itu berhutang, siapa yang perlu bayar? So itu adalah 3 jenis company. Setakat ni ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, I bagi you 10 minutes break untuk you pergi toilet ke apa ke, untuk cari snack baru ke. Kalau dah ngantuk tu, kalau siapa yang tengah mata mamai tu, mungkin boleh pergi cuci muka. So in 10 minutes kita akan sambung balik kelas. Thank you. I bagi 10 minit je tau.
Okay, good afternoon. Kita sambung Okay, so I sebut nama sekali lagi siapa yang tak ada tadi. Amir Rizwan ada? Saya tu Amir Rizwan ke? Oh, okay. Ni still tak tahu saya nak sebut nama dia. Mek Chandri anak keluarga Putong. Megat Zahrul Aswad. Ada. Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi. Nur Arika binti Nordin. Baru keluar. Nur Fatihah binti Sobri. Syahrul Baria binti Abdul Makbul. Syed Qadim ada. Tu saja. Ada lagi tak siapa-siapa yang tak sebut nama? Ikram dah. Mellifluous tu siapa? Kirtiga dah. Afifah Aina dah. Muhammad Afiq Daniel. Oh, sudah. Ni Arika Nordin. Nur Adika pun dah. So yang lain semua dah Okay. So kita sambung dengan apa yang kita bincang tadi. So tadi kita dah tengok on types of company according to the liability of its members. So if anything happen to the company, if the company is wounded up or if the company is sued, who is going to pay? So kita dah tengok dah tadi. So next kita akan tengok pula types of company according to the status of the company. So bila kita merujuk kepada types of company according to the status of the company, we are actually referring to sama ada a company is a private company ataupun the company is a public company. So a private company pula ada dua jenis. Satu kita panggil exempt private company. Satu lagi kita panggil non-exempt private company. And public company pun ada dua jenis. Satu ialah listed company. Satu lagi ialah non-listed company. So apakah perbezaan antara private company dan public company? Dan apa pula beza antara exempt private company dengan non-exempt private company? So private company, macam mana you nak tahu company tu ialah private company ataupun public company? Dia punya syarat yang paling simple tu. A private company can only have maximum of 50 shareholders. So if you have a maximum of 50 shareholders, you can be a private company. But if you are a company yang ada more than 50 shareholders, you will become a public company.
So itu perbezaan yang paling simple lah antara private company dengan public company. Shareholder kurang daripada 50, you akan jadi private company. Shareholder lebih daripada 50, you akan jadi public company. So a private company ni dia ada syarat-syarat tertentu lah. So dia sebab dia adalah private company, dia adalah sebuah company sendirian berhad. So dia ada a few restrictions untuk private company ni. One of the restriction is a private company have a restriction in transferring of its shares. So kiranya kalau you adalah sebuah private company, then you nak transfer, you nak jual you punya saham dekat orang lain, dia ada syarat yang lebih ketat berbanding dengan public company. So kiranya as a private company, you tak boleh suka-suka nak jual you punya saham kat siapa-siapa yang you nak. Dia ada syarat-syarat dia tertentu. Adalah you kena ikut peraturan, maybe you kena offer dulu you punya saham dekat ahli yang dah ada. Kalau ahli yang dah ada tu tak nak beli you punya saham, baru you boleh buat apa-apa, maybe you kena buat EGM dulu baru you boleh jual. Tapi kira dia ada syarat lah. They have a restriction on transferring of its shares. So yang pertama simple nak tahu, private company yang dia punya shareholder less than 50. Second one, a private company is a company yang dia punya nama syarikat tu sendirian berhad. Ataupun kalau dia punya singkatan kita panggil SDN BHD. So sendirian berhad. So a private company is prohibited from doing certain things. Ada beberapa benda yang private company tak boleh buat. Yang pertama, private company cannot offer its shares to the public. Sebab private company ialah sebuah syarikat. Private company ialah sebuah syarikat yang kira dia syarikat yang tertutup. Dia adalah sebuah syarikat private. You tak boleh nak jual you punya saham dekat orang ramai. Dia tak sama macam kalau you adalah syarikat berhad macam Maxis. Maxis dia boleh jual saham dia dekat orang ramai. Tapi you adalah syarikat sendirian berhad, you tak boleh jual saham you kat orang ramai. Dan you juga tak boleh buat perjanjian untuk kalau orang tu bayar something, bayar duit dekat you akan bagi certain share kat orang tu. Perjanjian macam tu pun you tak boleh buat juga. Dan you juga tak boleh ambil duit daripada orang ramai. Itu pun syarikat sendirian berhad tak dibenarkan untuk kiranya jadi macam penyimpan, maksudnya jadi macam you tak boleh collect fund daripada orang ramai. That is something that a private company cannot do. So it cannot invite the public to deposit money with the company for a fixed period or payable at cost. So kiranya you tak boleh nak jadi macam bank untuk terima bayaran daripada orang ramai untuk tempoh masa tertentu. You tak boleh buat macam tu. That is something that a private company cannot do. So kalau you nak buat benda-benda ni, you nak offer share untuk orang ramai, you nak buat perjanjian untuk bagi certain shares to public, ataupun you nak jadi satu badan yang boleh kutip duit daripada orang ramai, you tak boleh jadi company sendirian berhad. You have to become a public company. Sebab ini adalah something yang private company cannot do. So if you want to do these things, you cannot form a private company. You have to form a public company. Okay? So itu syarat dia. Syarat ni antara 3 benda you tak boleh buat. Dan benda keempat yang you tak boleh buat ini, kalau you nak jual you punya saham, dia ada restriction. And kalau you langgar peraturan-peraturan tu, atau maksudnya you tak buat restriction untuk transfer of your shares, you benarkan je you punya ahli nak jual saham kat siapa-siapa, tak ada apa-apa syarat, tak ada apa-apa peraturan, ataupun you ada lebih daripada 50 orang dalam you punya syarikat, you have more than 50 people, you have more than 50 shareholders in your company, the company will no longer be a private company. It will convert into a public company. So kalau you langgar semua peraturan tu, you ada lebih daripada 50 orang, you tak nak restrict you punya transfer of shares, so you akan jadi public company. You akan convert from a private company to a public company. Dan dalam masa yang sama, kalau you langgar orang shareholder, you langgar semua syarat ni, you juga akan didenda. That is stated under section 42 subsection 7 and section 43 subsection 5 of the Companies Act 2016. So kira kalau you langgar semua syarat-syarat private company, one, your company will become a public company, and another one, you will also be subjected to a fine. You juga akan dikenakan bayaran denda.
So, faham tak apa maksud private limited company ni? Ada soalan tak pasal private limited company? Berapa denda tu? Kejap, I check. Section 42. Section 42. Kalau you langgar peraturan yang you tak letak company you sebagai sendirian berhad, ataupun you langgar yang restriction of transfer, atau you langgar yang kata ada lebih daripada 50,000 orang shareholder tu, you are liable to a fine not exceeding 50,000 ringgit. Untuk kesalahan pertama, you akan kena denda 50,000 ringgit, dan untuk kesalahan yang seterusnya, you akan didenda not exceeding 500 ringgit each day during which the offence continues after conviction. So kiranya kalau you dah didakwa dan disabitkan kesalahan, you kena bayar 50,000. Kalau berterusan lagi, you akan didenda 500 sehari. Itu kalau kesalahan yang you tak buat restriction of transfer, you you tak letak nama company you sebagai sendirian berhad, you ada lebih daripada 50 orang. Tapi kalau you langgar syarat yang ni, yang you offer share dekat public, ataupun you invite public untuk masukkan duit dalam you punya company, you akan didenda sebanyak penjara tak melebihi 5 tahun atau denda tak melebihi 3 juta ringgit, atau kedua-duanya sekali. Ya, 500 sehari untuk kesalahan yang berikutnya lah. So kiranya kalau you dah kena dakwa, dah kena sabit, degil lagi, dia akan denda you 500 ringgit sehari. Kalau you buat pula perangai yang kata you bagi public masuk deposit duit dalam you punya account, you akan kena penjara tak melebihi 5 tahun atau denda tak melebihi 3,000 ringgit, atau kedua-duanya sekali. Berat kan denda dah? Selalu kalau yang melibatkan wang, melibatkan company, melibatkan finance, selalunya denda dia memang besar. So, ada lagi soalan pasal private limited company? Pasal private company. Okay. So, kalau tak ada soalan, kita akan tengok ada satu subkategori of private company. So, kiranya private company ni, dia punya syarat general dia tak boleh lebih daripada 50 orang shareholder. Tapi, kalau you adalah sebuah syarikat yang ada tak lebih daripada 20 orang members, 20 orang ahli, dan ahli dalam you punya syarikat tu semuanya individual. There is no corporation, tak ada company, tak ada syarikat, tak ada pertubuhan. Semuanya individual, semuanya manusia biasa. You boleh mendaftarkan you punya syarikat sebagai exempt private company. Exempt private company ni, dia ada kelebihan sebagai private company, dan dia ada lebih banyak kelebihan berbanding private company biasa.
So apa kelebihan ekstra yang exempt private company ni ada? First one, as an exempt private company, you are not prohibited from lending money or giving financial assistance to your director or anyone connected to the director. So hanya syarikat exempt private company boleh pinjamkan duit dekat director syarikat. Dia juga yang boleh pinjamkan duit dekat siapa-siapa yang ada kaitan dengan director syarikat. So exempt private company sahaja yang ada dibenarkan di bawah undang-undang untuk buat benda tu. Only an exempt private company is not prohibited from lending money. Dia je yang boleh bagi pinjam duit kat director. So kira kalau director perlukan wang, company boleh pinjamkan duit dekat director. And on one more, an exempt private company juga is exempted from filing audited financial statements and report with the registrar of companies. Kalau you adalah sebuah syarikat bentuk lain, you adalah public company, dan you ataupun you adalah private company yang bukan exempt private company, tiap-tiap tahun you perlu buat audit untuk you punya statement keuangan, financial statement, dan you perlu buat report, dan report ni perlu dihantar tiap-tiap tahun kepada registrar of company, kepada SSM. Tiap-tiap tahun you kena hantar audited report dekat SSM. Tapi kalau you adalah sebuah exempt private company, you tak payah hantar audited report, you just perlu buat audit sendiri, dan you cuma perlu keluarkan satu macam certificate of confirmation, satu macam pengesahan yang cakap company ni kami dah audit dan kami dapati dan we found out that there is no discrepancies. Kiranya semua financial statement berada dalam keadaan baik. So you just kena bagi certificate tu sahaja dekat SSM. You only are required to lodge a certificate of confirmation sahaja. Dia perlu disign oleh director, auditor dengan secretary yang bagi tahu yang kami dah check dan details of accounts ni accurate. Financial statement accurate, tak ada apa-apa discrepancy, tak ada apa-apa penipuan. Itu sahaja. You tak payah nak hantar you punya report tu dekat SSM. So itu kelebihan lah kalau you adalah sebuah exempt private company. Tapi kalau you bukan exempt private company, kalau you adalah non-exempt private company, you still ada kelebihan macam sebuah private company. Cumanya you tak ada kelebihan ekstra tu. So kiranya kalau you adalah non-exempt private company, semua syarat-syarat yang private companies ni terpakai dekat you. Tapi keistimewaan yang dua ni, yang boleh bagi pinjam duit dekat director dengan tak payah filing statement account tu, yang itu tak terpakai. So you tak ada apa-apa kelebihan macam exempt private company. So kiranya dia punya threshold macam ni lah. Kalau you adalah sebuah syarikat 1 hingga 20 orang, dan you punya ahli semua adalah individu, tak ada corporation, you boleh jadi exempt private company. Kalau you punya ahli 20 orang sampai 50 orang, you akan jadi non-exempt private company. Dan kalau you punya ahli 50 orang dan ke atas, you akan jadi public company. So dia macam ni. Sekejap ya, I tulis dia punya. Satu hingga 20 member you boleh jadi exempt sampai 50 akan jadi private. Lima puluh ke atas akan jadi public company. Macam tu. So kira kalau kita sebut pasal jenis company, bergantung kepada berapa orang shareholder. If you have 1 to 20 members,
all individuals, you can become an exempt private company. Kalau you ada 21 hingga 50 orang shareholder, you boleh jadi private company. Dan kalau you punya shareholder is more than 50 people, you have to be a public company. Okay, so ada soalan tak pasal private company or pasal exempt private company atau pasal non-exempt private company? Nampak tak perbezaan antara non-exempt dengan exempt private company? Clear? Okay, kalau clear, kita sambung dengan public company pula. So a public company is a company other than a private company. So kalau you punya syarikat bukan sebuah private company, you adalah sebuah private company. Kalau your company is not a private company, you are a public company. So a public company can be a company limited by shares, or can also be a company limited by guarantee, and it also can be an unlimited company. Okay, so a public company is allowed to have more than 50 shareholders. Boleh ada lebih daripada 50 orang pemegang saham, tak ada masalah. And a public company has no restrictions, limitations or prohibitions untuk transfer shares. You nak transfer share kat siapa-siapa pun tak ada masalah. You nak invite the public to masukkan duit dalam you punya company pun tak ada masalah. You nak you nak buat perjanjian untuk bagi shares dekat orang ramai, itu pun tak ada masalah. As long as you are a public company, you can do all of those things. Tak ada masalah. Cumanya because a public company have access to raise money from the public, so kiranya as a public company, you boleh kutip duit daripada orang ramai. A public company is subject to more law and regulations. So kiranya syarat untuk buat public company lagi susah. Audit dia mungkin lebih leceh. Dia punya financial statement mungkin lebih details, sebab you adalah satu company yang boleh ambil duit daripada orang ramai. So syarat-syarat yang dikenakan terhadap you dan peraturan-peraturan yang dikenakan terhadap sebuah public company is more stringent, lagi ketat dan lagi banyak berbanding undang-undang yang dikenakan terhadap private company. So kalau private company, nama company dia Sendian Berhad. Kalau public company pula, nama dia Berhad. So macam Maxis Berhad, CIMB Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad. So itu semua adalah contoh public company. So public company ni dia ada dua jenis je. Dia punya kategori senang je, public listed company, non-listed company. Kalau company tu ialah public listed company, dia adalah company yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. On the other hand, kalau you adalah non-listed company, adalah company public companies tapi share dia tak tersenarai di dalam Bursa Malaysia. So itu je perbezaan antara listed company dengan non-listed company. Ada soalan pasal public company? Kalau tak ada soalan, sekejap, saya tunjuk satu lagi slide. Kalau you tengok dalam group, ya, I ada share satu lagi file. I have shared another file. Okay. So itu dalam group. Other than the PowerPoint slides, I also have shared another attachment, which is a Word document.
So dalam ni dia ada what we call kira as a recap apa perbezaan antara private company dengan public company. So macam yang saya cakap tadi, first, nama. A private company have the word Sendirian Berhad. A public company only have Berhad. And then a private company tak boleh share dengan tak boleh jual share dengan orang ramai, tapi public company boleh jual share dengan orang ramai. A private company have a restriction on transfer of shares. Kalau dia nak transfer dia punya share, ada syarat-syarat dia. Tapi public company tak ada apa-apa restriction on transfer of shares. Private company tak boleh kutip duit daripada orang ramai. Public company boleh. Private company tak tersenarai dalam Bursa Malaysia. Public company yang listed companies are listed in the Bursa Malaysia. Jumlah ahli dalam private company tak boleh melebihi 50 orang. Public company tak ada limitation. The limit is the sky. You boleh letak berapa ramai pun dalam you punya syarikat tu, tak ada masalah. Private company, minimum number of director is 1. At least dia kena ada seorang director. Tapi sebuah public company mesti at least ada 2 orang. And then private company tak wajib buat annual general meeting, tapi public company wajib buat AGM tiap-tiap tahun. Dan contoh dia, biasalah kalau syarikat-syarikat biasa, kalau macam nanti you all dah habis belajar, kalau you all dah habis belajar, you nak buka syarikat sendiri, usually you akan buka private company. Company Sendirian Berhad ni. And usually kalau company, all the conglomerates, multinational companies, most of them are usually Berhad. They are usually a public company. Macam Public Bank, Maxis, IOI, all those big companies, betul, usually mereka ialah public company. So ini in short lah apa perbezaan antara private company dengan public company. Okay, so ada sikit lagi slides. So ini contohlah, Astro pun ialah public company, Axiata pun public company. Axiata is also a public company. Kalau saya tak silap, dia multinational company juga, dia melibatkan company luar negara juga. CIM Bank pun sama. So the last 3 slides I think. So first one, boleh ke daripada sebuah private company you nak convert jadi public company? Boleh. So if you are a private company, you nak tukar you punya status company sebagai public company, tak ada masalah. And one of the situation where your company is converted from a private company to a public company is when you have more than 50 shareholders, or you don't have a share capital anymore. So kalau dalam situasi tu you tak ada share capital, ataupun you ada lebih daripada 50 orang shareholders, you punya company akan automatically ditukar sebagai kepada sebuah public company. Dan registrar of company cuma akan hantar notis je. Dia akan hantar notis bagi tahu you have more than 50 shareholders, or you don't have a share capital anymore, so your company will be converted into a public company. So itu satu situasi. Itu kita panggil compulsory conversion, sebab you dah langgar syarat, you dah langgar peraturan private company. So nak tak nak, you terpaksa bertukar jadi public company. Dan macam saya cakap tadi, you juga akan dikenakan denda. And dalam masa yang sama, there is also another way for you to become a public company, is by voluntarily convert into public company. So kiranya you buat you punya general meeting, you dapatkan resolution, dan you mohon untuk tukar, untuk convert you punya company daripada private company kepada public company. Dia adalah dia punya peraturan, dia ada prosedur dia yang disenaraikan di bawah section 41 subsection 2 of the Companies Act. You just have to do your general meeting, you have your resolution, and then you follow the procedure, you boleh convert you punya company untuk jadi public company. So kalau registrar of company terima you punya application tu dan dia setuju, so dia akan hantar notice of conversion, so you akan converted itu public company. So kiranya kalau you start off your company as a private company, and later your company has developed, you punya company dah makin besar, dan you rasa you nak
tukar you punya status of company from a private to a public company, there is no problem. You boleh mohon untuk tukar status of your company from a private company to a public company. Itu satu. The other situation, can you convert your company from a public company to a private company? So kira kalau macam tadi you nak upsize daripada company yang ada less than 50 shareholders, you nak buat company yang lebih besar, yang ada lebih daripada 50 orang shareholders. Ini you nak kecilkan pula you punya company. Daripada public, you nak kecilkan jadi private company. Boleh. Section 41, subsection 1 of the Companies Act permits a public company to be converted into private company. Dia ada peraturan dia lah. Dia ada procedure dia. You kena buat you punya general meeting dan you kena pass a resolution. Dan you kena filekan notice untuk minta convert daripada public company kepada private company. Tak ada masalah. Kecuali dalam satu situasi di mana if your company adalah company yang langgar peraturan tadi. You dah langgar peraturan, you ada lebih daripada 50 orang shareholders, ataupun you langgar peraturan, you pergi jual you punya saham kepada orang ramai, you dah kena denda dan you telah di-convertkan daripada private company kepada public company. Lepas tu kalau you nak minta convert balik jadi private company, you are not allowed to do that. Sebab you dah nakal awal-awal tu. You have become naughty, you are a naughty company, you tak nak dengar, you don't want to follow the rules. You have been fined dan you telah didenda dan you punya company dah tukar kepada public company. After that you want to convert back, dia tak boleh dah. So maybe I think this is some kind of what we call, maybe dia macam effect lah, ataupun maybe adalah satu kesan buruk kepada company yang tak nak ikut peraturan. So maybe tujuan dia nak halang, dia buat peraturan ni ialah dia nak menghalang daripada orang suka-suka buat benda tak nak ikut peraturan. So itu je. Kalau you bukan sebuah company yang buat problem sebelum ni, you have no problem to convert your company from a public company to a private company. Cuma kalau you nak convert your company from a public to a private, first you kena pastikan you punya shareholders kena less than 50 lah. And then you kena ikutlah semua syarat-syarat yang berkaitan dengan private company. Okay? One last slide on foreign company. Syarikat asing. So syarikat asing ialah apa-apa syarikat yang ditubuhkan di luar Malaysia. Maksudnya syarikat tu berdaftar, tapi dia bukan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dia berdaftar dengan company luar negara. Ataupun you adalah satu persatuan, satu association ataupun apa-apa badan yang merupakan legal entity kat tempat you. So kiranya you adalah satu badan yang kalau kat luar negara you punya status sama macam syarikat. Kalau you masuk kat Malaysia, you akan dikategorikan sebagai sebuah foreign company, sebuah syarikat asing. So usually apa yang kita panggil syarikat asing ni, usually foreign companies are companies yang dah form outside Malaysia, and usually they want to set up business in Malaysia. So kiranya dia nak kembangkan perniagaan dia. Mungkin dia berasal daripada India ataupun dia berasal daripada China. Dia nak masuk ke dalam negara Malaysia, nak melabur, nak buat dia punya satu syarikat lain dekat dalam Malaysia. So itu kenapa, that is the reason why there are some foreign companies in Malaysia. So they already formed outside of Malaysia, but they set up their business premises and operations in Malaysia. So if you want to be a company in Malaysia, what you have to do is one, sama ada you kena incorporate a local company with the SSM. Maksudnya you kena buat maybe some kind of agreement dengan syarikat tempatan, ataupun you kena register you punya company dekat Malaysia. Itu je cara untuk you buat business kat Malaysia. Kalau tak, you are not allowed to do any business in Malaysia. Any business in Malaysia, kalau you nak buat apa-apa perniagaan dekat Malaysia, you perlu berdaftar dengan SSM. Okay, so I think that's all. Any question? Ada soalan? So, you tahu apa beza private company, public company,
company limited by share, limited by guarantee, unlimited company. Okay, kalau tak ada soalan, kejap I do tutorial. Kalau tak ada soalan, sekejap I share tutorial sekejap. So if you don't have any question, I have already uploaded your tutorial question dekat you punya class group. Sorry, I still tak boleh nak access you punya e-learning. So kalau I boleh access, nanti I upload everything again dekat dalam e-learning punya portal. And you buat dulu tutorial. It is an individual tutorial. Nanti kejap lagi I akan bagi link Google Form untuk you submit you punya tutorial. Please submit your tutorial by today. So sebab kita punya kelas sampai pukul 5, so I'll just give you time to do your tutorial. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, you can ask either in the group ataupun you can ask me personally dekat dia punya phone number. Kalau tak ada soalan, kita end Google Meet sekarang boleh? Kita end Google Meet. Kalau ada apa-apa soalan, just tanya dalam group je. Boleh tak? Today, before today ends, before 11:59. Tapi I bagi masa lah, kiranya kalau you nak buat sekarang, boleh buat sekarang lah. Tapi kalau ada siapa-siapa yang kerja, I give you more time lah, you submit by tonight. Boleh? Nah, okay. So kalau tak ada soalan, kita end Google Meet. Any question, just ask dalam group Okay. Itu tonight lah, tak nak lah esok. Malam ni kalau balik kerja sempat lagi buat. Okay, so that's all for today. Thank you.